Alhamdulillah malam ni dapat kita bersama-sama memulakan kelas Maqalat Al-Islamiyyin karangan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Tetapi sebelum daripada saya berikan nota ni, saya rasa saya fikir-fikir tengok elok dulu kita perkenalkan siapa Abul Hasan Al-Ash'ari dan apa akidahnya yang sebenar. Apa akidahnya yang sebenar sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitabnya. Saya takut kalau terus kita pergi kepada kitab Maqalat Al-Islamiyyin itu, kita akan hilang punca, Nak sampai kepada akidah dia sebenar, dia cerita akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tu 200 muka surat lebih. Jadi lama sangat nak sampai ke situ. Entah kita ni ada lagi ke tak ada lagi dah pada masa tu. Sebab kelas kita ni hanya 2 kali seminggu. 2 kali seminggu, jadi nak habis tu 2 jilid kitabnya. Ni kitabnya. Ni kitabnya. Kalau kita ambil, ada beberapa versi. Ni dalam ini juzuk pertama, ini juzuk kedua, ini juzuk pertama. Nak sampai ke sini ni 345 muka surat baru dia cerita tentang siapa itu ashabul hadis dan ahli sunnah. Dia berpendapat beginilah. Jadi sebelum tu dia bincang banyaklah tentang aliran-aliran pemikiran dalam Islam ni, orang-orang yang mendakwa Islam atas nama Islam, macam-macam aliran-aliran itu. Setakat zaman dia tu pun sudah ada begitu banyak. Dia bincangkan satu-satu, terutamanya kalau dalam kitab ni tentang Mu'tazilah tu paling detail tentang Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah tu dia lama, dia sendiri pun mengkaji Mu'tazilah, hidup sebagai Mu'tazilah dia tu selama kira-kira 40 tahun. Jadi dia tahu betul lah seluk-beluknya, sepak terjangnya, kelemahan dan kelebihannya. Dia tahu semua. Terutamanya kalau dalam perbincangan tentang Mu'tazilah tu panjang. Lepas tu pergi kepada jilid yang kedua, pergi kepada macam-macam pula. Maqalat Al-Islamiyyin, pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat orang-orang Islam. Dia tidak kata muslimin, Al-Islamiyyin, Islami, yang dikaitkan dengan Islam. Yang dikaitkan dengan Islam tu kadang-kadang pendapat itu tidak Islam dah. Bukan Muslim dah kalau berpendapat begitu. Tetapi dikaitkan dengan Islam lagi. Wakhtilafil musallin, itu tajuknya kan. Wakhtilafil musallin, dan perbezaan pendapat atau khilaf di antara orang-orang yang bersembahyang. Al-musallin maknanya orang-orang yang bersembahyang. Semua ni sembahyang ni. Maqalat al-Islamiyyin. Ini bukan maqalatul muslimin, tidak. Menunjukkan di sini perkataan ini sudah ada isyarat bahawa dikaitkan dengan Islam, dinisbahkan kepada Islam. Sebahagian daripadanya sebenarnya tidak Islam lagi, bukan pandangan atau pendapat orang-orang Islam lagi. Tetapi dikaitkan dengan Islam. Ramai daripada mereka itu terikat dengan ajaran Islam juga secara umumnya. Wakhtilaful musallin, dan ikhtilaf orang-orang yang bersembahyang. Ramai daripada mereka ni masih bersembahyang, tapi perbezaan pendapat dalam akidah tu begitu jauh dan begitu ketara. Itulah yang dibincangkan oleh Abul Hasan, Syekh Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Ash'ari, Al-Mutawaffa, meninggal dunia pada tahun 330 Hijrah. Ini mengikut satu pendapat lah. Dan ini dengan tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid.
Ada satu lagi tahqiq tu orientalis, tahqiq orientalis, dan ada satu lagi itu tahqiq. Ada dua lagi tahqiq. Kita lah orang Islam kita. Mungkin ada banyak lagi yang terpencil itu, tapi itulah yang besar-besarnya yang secara kasarnya dapat disebutkan. Walau bagaimanapun tahqiq Muhyiddin Abdul Hamid ini antara yang masyhur sekarang, tersebar di mana-mana. Di Muhyiddin Abdul Hamid. Muhyiddin Abdul Hamid ni asalnya tokoh Nahwu di Mesir, seorang yang hebatlah di Mesir. Itu boleh dikatakan kitab-kitab Nahwu yang lama tu, Syudzurul Zahab, Qatrun Nada dan lain-lain, dia syarah semua. Bahkan sampai ke peringkat Mughnil Labib itu pun dia ada ta'liq, dia ada buat hasyiah macam-macam lah. Lepas tu dia pergi kepada bidang hadis dan bidang firaq ni, akidah ni pun dia ada banyak juga buat tahqiq. Tapi asalnya dia bermula dengan bidang nahwu. Ini Muhyiddin bin Abdul Hamid, seorang ulama yang terkenal di Mesir. Baiklah, saya rasa kalau pergi kepada sini ni pendapat dia terlalu banyak ni. Kita akan pening di sini. Terlebih dahulu saya rasa eloklah kita tahu akidah Abul Hasan Al-Asy'ari yang sebenarnya. Sekarang ni tempat kita di mana-mana pun orang dakwa kan, ikut Asy'ari, dakwa dia Asy'ari, kita ni Asy'ariyah. Betul ke begitu? Yang ada ni sebenarnya rujuk kepada kitab mana? Apa rujukannya? Dalam Asy'ariyah lah, di mana-mana pun kebanyakannya rujuk ke mana? Kalau nak kata rujuk kepada kitab yang mudah, ringkas, Abul Hasan Al-Asy'ari pun ada juga kitab yang ringkas, yang mudah, yang pendek, risalah sahaja ada juga. Kenapa? Itu saya pun selama ni belajar di tempat kita ni akidah Asy'ariyah lah kira-kiranya, tak pernah bertemu dengan kitab Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Tapi pusing pergi pusing mari, dia sekitar Ummul Barahin sahaja. Syarah ini. Banyak syarah pun sekitar itu, ataupun sekitar yang kita panggil kitab Jawharatul Tauhid. Sekitar itu. Tak pergi kepada Asy'ariyah mutaqaddimin dahulu, terutamanya pengasas dia tu sendiri, yang dianggap sebagai pengasas dia tu sendiri. Kenapa begitu? Pada ketika saya belajar mula-mula tu, benda tu tak timbul. Kita belajar sajalah. Kitab itu, kitab ini dalam Asy'ariyah tu banyak jugalah yang saya belajar. Tapi tak bertemu dengan Abul Hasan Asy'ari sendiri. Yang saya tahunya daripada ayah saya ke ataupun orang-orang lain lah, alim ulama dahulu, kalau belajar lebih lama lagi daripada saya, sistem yang ada di tempat kita ni, katakanlah dia belajar 20 tahun. 20 tahun pun tak akan bertemu dengan kitab Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa berlaku begitu? Pelik juga. Sepatutnya kita merujuklah kepada kitab yang dianggap pengasas itu, sepatutnya gitu. Tapi tidak berlaku begitu. Kenapa begitu? Kenapa takut sangat nak mengajar kitab Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri? Saya pernah mengesyorkan ini sebenarnya satu ketika dahulu, saya dah sebut dah. Sebenarnya nampak khilaf, nampak perkelahian, pertelagahan di tempat kita ni di antara Salafiyah atau Ahlul Hadis dengan Asy'ariyah ni, sebenarnya bagi saya kerana tidak baca kitab pengasas Asy'ariyah tu sendiri. Kalau baca tu, saya mengesyorkan pada masa itu alangkah baiknya kalau kita belajar kitab Abul Hasan Al-Asy'ari itu sendiri. Apa salahnya? Dia orang nombor satu. Kalau kita dalam sunnah ni, kita macam hadis lah. Apa masalahnya kita nak belajar hadis? Itulah punca segala hadis, ilmu hadisnya. Apa masalah? Ataupun kalau kita nak belajar kitab Bukhari lah yang paling masyhur, apa salahnya? Apa masalahnya? Kenapa kitab Abul Hasan Al-Asy'ari itu tidak diajar? Di mana-mana institusi yang menjulang, mendukung Asy'ariyah, faham
Abul Hasan Asy'ari, mereka dakwa mereka Asy'ariyah. Kenapa di mana-mana pun, baik di sini ataupun di tempat lain, di Mesir sekalipun, di Al-Azhar University, memang aliran Asy'ariyah. Tetapi bila belajar kitab Abul Hasan Asy'ari sendiri, orang yang belajar sampai 20 tahun pun tak bertemu. Kenapa begitu? Jadi saya rasa terlebih dahulu kita sebagai mukaddimah ni pun mungkin mengambil masa agak lama juga. Supaya apa? Supaya lebih jelas dahulu kepada kita Abul Hasan Asy'ari itu apa akidahnya. Macam mana akidah dia sebenarnya. Dan kita tengok yang ada di mana-mana ni yang mendakwa Asy'ariyah ni betul ke tidak dengan secucuk ke tidak, selari ke tidak dengan ajaran dia tu sendiri atau berbeza. Kita nak tengok. Sebab orang-orang tempat kita ni daripada dulu lagi belajar dia tidak sistematik lah yang saya tengok. Kalau dia kitab-kitab lama kita kan, kitab-kitab Jawi umpamanya. Kalau dia sebut dia sebut gitulah, kita tak tahu mana rujukan, ambil daripada siapa kata ini. Dalam kitab mana, jilid berapa, muka surat berapa. Dia bukan cara itu. Ini satu kelemahan sistem yang ada. Saya rasa di Malaysia, di Indonesia pun sama. Macam itulah. Cara dia belajar baca kitab, baca, tak ada rujukan. Apa yang pengarang itu hidangkan itu saja. Tak ada. Ini teks Al-Baqillani misalnya, teks dia ni. Terjemah teks dia. Ini teks Syahrastani, kita terjemah teks dia. Ini teks Al-Baghdadi, Abdul Qahir Al-Baghdadi, kita ambil teks dia. Tak ada macam itu. Tapi kalau kita tengok di luar sekarang ni, sistem pengajian sekarang ni lebih sistematik sebenarnya. Pengajian secara universiti di mana-mana di luar negara, kita tengok tempat kita pun sudah ada, alhamdulillah, cara begitu. Jadi lebih teliti lah, lebih menyenangkan hati kita sebab kita boleh tengok sendiri. Cek apa yang dia sebut, Abul Hasan Asy'ari kata begini, ambil di mana? Dalam kitab ni, muka surat berapa? Tengok. Kita boleh tengok kitab tu sendiri. Ada ke tidak? Betul ke tidak? Kita boleh cek. Itu kan senang kalau cara macam tu. Ni kalau cara dulu ni cara banyak ketinggalan lah. Ada jasa je tu ada, tidak nafikan. Tetapi saya rasa tidak boleh terus dengan cara begitu. Kita perlu baiki sistem itu. Jadi saya nampak daripada kita pergi dalam keadaan meraba-raba begitu, tak tahu. Sebelum nak sampai kepada perbincangan Ahli Sunnah itu terlalu jauh dan pening di dalam aliran-aliran yang lain, pemikiran itu, saya rasa ada baiknya kalau saya terlebih dahulu memperkenalkan siapa Abul Hasan Al-Asy'ari itu dan apa akidah dia melalui yang saya akan guna 2-3 buah buku dahulu sebagai pendahuluan lah. Kalau kita anggap ini sebagai pendahuluan pun boleh. Lepas tu setelah kita tahu, tengok, bacalah kitab dia pula. Yang kita pilihnya ialah Maqalat Al-Islamiyyin. Sebab kitab-kitab yang ada beberapa lagi yang patut juga kita pelajari, misalnya Al-Luma'. Itu menarik, kitab tu sangat menarik dalam bentuk soal jawab. Kitab Ibanah, tapi itu kitab yang ringkas. Risalah ila Ahli Thaghr, itu kitab-kitab yang ringkas, macam risalah sahaja. Ramai orang ada macam-macam lah, tidak setuju itu ini. Kita tak akan nampak kehebatan itu. Seorang tokoh, kenapa begitu sekali dijulang namanya itu, Abul Hasan Asy'ari. Kita akan nampak sebenarnya kehebatan dia tu. Luar biasa ilmu dia tu kalau kita tengok dalam Maqalat Al-Islamiyyin. Itu kita tidak akan dapat di dalam kitab-kitab seperti Ibanah yang kecil, Risalah ila Ahli Thaghr. Dia lebih menyatakan akidah yang benar itu saja, ringkas. Tapi ini dia buat perbandingan dengan aliran itu, aliran ini. Kita dapat tahu, luas sangat ilmu dia dalam perbandingan firaq ni, dalam bab firaq. Sebenarnya Imam Abul Hasan Asy'ari bukan buat firaq Islamiyah sahaja. Dia ada lagi Maqalat Ghairul Islamiyyin. Itu tentang agama-agama lain. Ada juga itu, satu kitab lain. Ini khusus dengan orang-orang yang dikaitkan dengan Islam, mendakwa Islam.
ini maqalat al-Islamiyin. Ada satu lagi kitab itu tentang agama-agama lain. Di situ kita nampak memang hebatlah dia ni dalam bab firaq dan adyan, muqaranah al-adyan. Baik. Saya rasa kita start di situ dululah. Jadi saya pilih malam ni untuk itu beberapa buah kitab, antaranya kitab ini. Kitab ini dia mempetik itu yang menarik. Kitab-kitab baru ni sepatutnya orang yang belajar cara lama tu dia kena akui kelebihan kitab-kitab sekarang. Kitab ini ditulis oleh tak banyak, 208 muka surat sahaja. Aqidatul Imam Abil Hasan Al-Ash'ari. Ditulis oleh Syahatah Saqar. Mana orang baru? Tak apa, tak jadi masalah. Kita tengok kandungan dia tu. Dia ni kandung apa ni? Tak apa. Ni i'tiqad a'immatul arba'ah man huwa Abul Hasan Al-Ash'ari. Kita start situ. Kita start situ di samping kita merujuk kepada beberapa buah kitab yang lain. InsyaAllah. Jadi saya cuba buat kesimpulan teruslah daripada apa yang tertulis di sini. Dia pun petik juga, petik daripada Imam Zahabi. Apa Imam Zahabi kata tentang Abul Hasan Al-Ash'ari. Baik, kita ikuti di sini dahulu, insyaAllah. Imam Zahabi kata Al-Ash'ari Ali ibn Ismail ibn Ishaq. Nama sebenarnya ialah Ali. Al-Allamah. Al-Allamah dia sebut. Imam Zahabi sebut seorang yang sangat alim. Imamul mutakallimin. Imam ahli kalam. Imam dalam bab ilmu kalam ni. Kemudian kalau kita nak bincang ilmu kalam ni, ada ilmu kalam yang betul, ada ilmu kalam yang tak betul. Jadi Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ni ilmu kalam yang betul lah. Dia sendiri pun ada tulis kitab. Ada tulis kitab, nanti saya nak tunjuk ni. Ni dia menyokong kajian dibuat dalam ilmu kalam. Bincang dalam ilmu kalam tidak salah. Risalah fi istihsanil khawd fi ilmi kalam. Satu risalah tentang eloknya mengharungi ilmu kalam. Kepada yang perlu memang eloklah. Seperti dalam bidang-bidang lain juga. Ini satu kitab dia. Risalah saja. Dia membuktikan macam mana eloknya kita terlibat juga dalam ilmu kalam itu. Ya. Baik. Az-Zahabi pun kata dia ni Imamul Mutakallimin. Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bishr. Ni silsilah yang lengkap lah ni. Ishaq. Abi Bishr itu siapa? Ishaq. Abi Bishr itu kunyah bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Amiril Basrah. Gubernur Basrah di zamannya. Bilal bin Abi Burdah bin ibni sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abi Musa. Nama sebenarnya Abdullah bin Qais bin Haddar Al-Ash'ari Al-Yamani Al-Basri. Jadi Al-Ash'ari ni lah Abu Musa Al-Ash'ari. Kita selalu bertemu dalam hadis-hadis itu riwayat Abu Musa Al-Ash'ari ni nenek moyangnya. Moyang-moyang dia. Nak sampai ke sini ni berapa silsilah dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 generasi. Daripada dia ni sampai kepada Abu Musa Al-Ash'ari ni 7 generasi. 7 lapis lah. Ni cucu lapis ke-7 bagi Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Nabi SAW yang terkenal itu. Nama sebenarnya Abdullah bin Qais.
Kelahirannya ialah pada tahun 260 Hijrah. Ada setengah ulama mengatakan dilahirkan pada tahun 70, maksudnya 270. Tapi ini tidak kuat, yang pertama itu lebih kuat. Dia belajar daripada siapa? Daripada Abi Khalifah Al-Jumahi, Abi Ali Al-Jubbai, Zakaria As-Saji, Sahal bin Nuh, dan tabaqah mereka. Maknanya ulama-ulama yang sezaman dengan mereka itu. Bahkan dia meriwayatkan dengan sanad daripada mereka dalam tafsirnya banyak sekali. Dalam tafsir dia ni setengah ulama kata sampai 300 jilid. 300 jilid. Tak tahulah, tapi tak ditemui. Tidak ditemui. Tak ada. Sampai sekarang ni tak ada. Cuma sebahagiannya ada di sana sini. Sebahagian saja ada. Jadi dalam tafsir ini namanya Al-Mukhtazan. Al-Mukhtazan. Dalam tafsir tu dia meriwayatkan daripada mereka ini banyak sekali. Wa kana ajaban fi dzaka wa quwwatil fahm. Seorang yang luar biasa cerdiknya. Ajab, suatu keajaiban dalam kecerdikan, kepintarannya dan dalam kekuatan fahamnya. Faham yang sangat mendalam. Itu. Ini Imam Zahabi sebut. Bila dia telah mahir dalam pengetahuan Mu'tazilah, dalam aliran Mu'tazilah, dia tidak suka. Jadi saya turut terjemah lah. Saya turut terjemah dan ambil kesimpulan. Dia tak perlu kita baca lah, ambil masa. Ambil masa lama pula kalau baca. Tapi saya rasa insya-Allah nanti kalau kita baca maqalat Islamiyyin itu, saya akan minta peserta kita mana-mana yang berminat nak baca tu boleh baca. Dan saya akan bagi terjemahannya dengan nota kaki saya sedikit sebanyak. Apa yang saya telah buat sedikit ini begini. Ini maqalat Islamiyyin, terjemahannya. Tengok yang asal, baca yang asal dulu, lepas tu baru tengok terjemahan saya. Nanti begitulah cadangannya. Tapi terlebih dahulu seperti saya kata tadi, kita elok ke sini dulu, kenal dulu tuan dia dulu. Siapa tuan dia? Abul Hasan Asy'ari. Dia dah tak suka kepada faham Mu'tazilah itu dan bahkan berlepas diri daripadanya. Dia pernah naik mimbar di hadapan orang ramai dan menyatakan taubatnya kepada Allah Ta'ala daripada fahaman yang lepas. Kemudian dia mula menolak, mengkritik Mu'tazilah itu sendiri. Wa yahtiku iwarahum, dan mendedahkan kelemahan, keaiban mereka. Itu ceritanya. Itu cerita. Dia sendiri pun sebut ada. Nanti kita akan baca nanti. Di dalam kitab dia sebut, dia sendiri tulis kitab untuk mengkritik, tak terbesar lah, mengkritik Mu'tazilah. Baiklah. Baik, Faqih Abu Bakar As-Sayrafi berkata, Mu'tazilah ni dulu memang bangga lah, angkat kepala lah. Sehingga bila Abul Hasan Asy'ari ni kan keluar, barulah mereka itu jadi malak, lemah lah, jadi lemah. Ibn al-Baqillani berkata, afdalu ahwali an afhama kalam al-Asy'ari. Keadaan saya yang paling baik, dia rasakan, ialah saya dapat faham kalam al-Asy'ari. Qultu, ini kata Imam Zahabi, ra'aitu li Abil Hasan arba'ata tawalif fil usul. Saya telah melihat 4 karangan Abul Hasan Asy'ari dalam usul ini, di mana dia menyebutkan di dalamnya kaedah-kaedah mazhab salaf tentang sifat. Dia kata apa? Tumarru kama ja'at. Ditinggalkan begitu saja, lalu begitu sajalah. Tentang sifat-sifat itu tak perlu kita bincang dengan mendalam, dengan secara halus, tak perlu. Pakai mengikut zahirnya, begitulah. Kemudian dia kata, wabidzalika aqulu, saya berpendapat begitu. Pendapat saya pun begitulah. Kalau tentang sifat-sifat ni bertemu, lalu begitu. Jangan duduk takwil, jangan kata begini-begini, jangan. Wabihi adinu, saya beragama dengan cara begitulah. Wala tu'awwalu, dan tidak ditakwil. Itu kata dia. Ini kata Imam Zahabi. Dan dia dalam kitab ni lah.
Lepas tu dia kata Abul Hasan Asy'ari ni meninggal di Baghdad pada tahun 324 Hijrah. Pada tahun 324 Hijrah. Tadi kita tengok tadi di sini 330. Itu ada khilaf, memang ada khilaf tentang tarikh meninggalnya itu. 324. Ini berdasarkan ramailah ulama kata begini. Lepas tu dia kata semua orang ni boleh kita ambil daripada pendapat-pendapatnya. Ada pendapatnya yang kita boleh terima, ada pendapatnya yang boleh kita tinggalkan. Kecuali orang yang Allah SWT maksumkannya, mana Nabi lah. Kecuali kalau Nabi itu mana kita kena terima semuanya. Begitu. Kemudian dia kata Abul Hasan Asy'ari ini luar biasa cerdiknya dan ilmunya melaut dan banyaklah sifat-sifat yang istimewa dia, dan karangan-karangannya yang banyak menunjukkan, membuktikan dia seorang yang memang luas ilmunya. Orang-orang besar, imam-imam yang menerima ilmu daripadanya, antara mereka ialah Abul Hasan Al-Bahili, Abul Hasan Al-Kirmani, Abu Zaid Al-Marwazi dan seterusnya. Ini nama yang disebutkan ini murid-muridnya yang hebat-hebat ni. Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitabnya Al-Umad fi Ru'yah. Al-Umad fi Ru'yah. Dia kata, "Sannaftul fusul fi ar-radd 'ala al-mulhidin wa huwa 12 kitaban." Saya telah menulis beberapa fasal dalam menolak pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat mulhidin, orang-orang yang menyeleweng dalam agama. Ada 12 kitab semuanya berhubung dengan perkara itu. Dan kitab Mujaz, ni Abul Hasan Asy'ari sendiri sebut karangan dia. Dan kitab Khalqil A'mal, kitab Sifat, kitab ini besar, kitab ini. Takallamna fihi ala asnafil Mu'tazilah wal Jahmiyah. Dalam kitab ini kami bincangkan tentang pecahan-pecahan ataupun aliran-aliran dalam Mu'tazilah dan Jahmiyah. Begitu juga kitabur Ru'yah bil Absar, kitab Ru'yah dengan mata kepala, yakni melihat Allah dengan mata kepala. Ini maksudnya di akhirat, dia nak membuktikan itulah. Dan kitabul Khas wal 'Am, kitabur Radd 'ala al-Mujassimah, kitab Idah al-Burhan, kitabul Luma' fi ar-Radd 'ala ahli al-Bid'ah. Ini pun kitab ini bagus. Kitabul Syarh wa Tafsil, kitabul Naqd 'ala al-Jubba'i, kitabul Naqd 'ala al-Balkhi. Ini kritikan dia terhadap orang di zamannya ataupun sebelum dia. Dan kitab Jumal Maqalat al-Mulhidin, dan kitab tentang sifat, yakni sifat Allah, wa akbaru kutubina, kata dia. Inilah kitab kami yang paling besar, kata dia. Kitab tentang sifat ini. Tapi banyak daripada kitab-kitab ni kan tak sampai kepada kita, tak ada. Nakhadna fihi ma kunna allafnahu qadiman fiha ala tashih madhhab al-Mu'tazilah. Jadi tujuan kami buat kitab ni, kitaban fi sifat ini, nak mengkritik, nak merobohkan apa yang telah kami tulis lama dahulu dalam membenarkan aliran Mu'tazilah. Dulu saya tulis kitab dulu nak membenarkan aliran Mu'tazilah. Jadi saya tulis ini nak menolak itu pula. Dia sendiri tulis. Lam yu'allaf lahum kitabun mithluhu. Tak ada kitab seperti ini ditulis untuk melawan mereka itu. Jadi dia memang dalam bab Mu'tazilah ni memang seorang yang pakar sangat, meluas ilmu. Thumma abana Allahu lana al-haqqa faraja'na. Kemudian Allah menerangkan, menunjukkan kepada kami kebenaran. Kami pun patah baliklah. Kami pun kembali semulalah kepada kebenaran. Dan satu kitab Firrad ala Ibn Rawandi, dalam mengkritik Ibn Rawandi, Kitabul Qami' Firrad ala Al-Khalidi, Kitab Adabil Jadal, Kitab Jawab Al-Khurasaniyah, Kitab Jawab As-Sirafiyin, Jawab Al-Jurjaniyin, Kitab Al-Masail Al-Manthura Al-Baghdadiyah, Kitab Al-Funun Firrad ala Al-Mulhidin, Kitab An-Nawadir fi Daqa'iq Al-Kalam,
dan kitab tafsir al-Quran. Dia ada tulis semua. Wasamma kutuban kathiratan siwa dhalik. Dan Imam Zahabi kata dia tulis, dia ada sebut lagi banyak lagi kitab selain daripada yang tersebut tadi. Jadi semua tu disebut oleh Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Selepas itu dia menulis pula kitab Al-Umad. Selepas kitab Umad itu kutuban iddah, beberapa kitab. Samaha Ibnu Furak. Ibnu Furak sebut nama kitab tu. Sebab yang tadi tu satu peringkat saja. Lepas tu dia ada tulis banyak lagi. Dan kitabnya yang ditulis kemudian lagi selepas itu disebut oleh Ibnu Furak. Nama-namanya. Hiya fi tabyin kadhibil muftari. Jadi kalau nak tengok nama-nama yang lengkap yang disebut oleh Ibnu Furak tu, tengoklah kitab Tabyin kadhibil muftari oleh Ibnu Asakir. Ibnu Asakir yang menulis tarikh Dimashq itu yang terkenal itu, salah seorang imam juga. Dalam tu dia sebut. Wa balaghana anna Abul Hasan taba wa sa'ida mimbar al-Basrah. Kami dapat maklumat, kami dapat tahu bahawa Abul Hasan ini telah bertaubat dan dia naik mimbar Basrah. Dan dia kata, inni kuntu aqul, dulu aku duduk berpendapat Quran ini makhluk dan Allah tidak boleh dilihat dengan mata kepala. Dan syar itu fi'li, perbuatan jahat yang manusia buat, yang kita buat itu adalah perbuatan kita sendiri, bukan takdir, bukan ditentukan oleh Allah. Wa inni taibun mu'taqidun ar-rad 'ala al-mu'tazilah. Dia kata sekarang saya bertaubat. Saya nak kritik balik pula Mu'tazilah itu. Lepas tu antara yang disebut dia ni ada kelakar sedikit. Dan ada kadang-kadang dia bergurau senda, ada juga. Bukanlah seorang yang serius sangat. Tidak. Abul Hasan Asy'ari ni dia ada juga bergurau-gurau. Macam kalau di kalangan sahabat kan, Abu Hurairah tu dia jenis kelakar sedikit. Jadi ada bergurau-gurau juga. Wa allafa kutuban kathirah. Dan dia menulis banyak sekali kitab. Wa kana yaqna'u bil yasir. Dan dia berpada dengan sedikit. Mana sedikit dunia ni. Sekejap wa kana yaqna'u bil yasir. Mana sedikit sudah cukup. Dia ni seorang yang qanaah. Kata seorang yang zahid, tidak terkam dunia, tidak cari dunia lah. Sekadar yang ada sudah cukup bagi dia. Dia nak buat kerja dia banyak. Wa qala Tajuddin As-Subki anil Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tajuddin As-Subki ada berkata tentang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia kata apa? Wa huwa kabir ahli sunnah ba'dahu. Abul Hasan Asy'ari ini adalah tokoh besar ahli sunnah selepasnya ni maksudnya selepas Imam Ahmad. Cuba tengok, ba'dal Imam Ahmad. Selepas Imam Ahmad, tokoh besar ahli sunnah ialah Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa aqidatul Imam Ahmad wahidah. La syakka fi dhalik wa la irtiyab. Akidahnya dan akidah Imam Ahmad sama. Tiada syak tentangnya dan tiada sebarang keraguan. Itulah yang dijelaskan oleh Asy'ari sendiri dalam karangan-karangannya. Dan diulang-ulanginya bukan sekali. Banyak kali diulanginya. Bahawa akidahku ialah akidah Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal. Akidahku ialah akidah Imam Ahmad lah. Akidah Imam yang dihormati, yang dimuliakan Ahmad bin Hanbal. Itu akidah dia. Ini adalah ibarah, kata-kata Abul Hasan Asy'ari sendiri. Bukan satu tempat. Banyak tempat. Fi ghairi mawdi' min kalamihi. Maknanya kalau kita baca kitab dia, kita akan bertemu banyak kali dia kata begini. Maknanya akidah dia tu tak ada beza dengan akidah Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad itu adalah imam kepada salafiyah. Imam kepada ahli sunnah. Imam kepada ashabul hadis. Ahlul hadis. Tak ada beza sebenarnya. Itu kata Tajuddin As-Subki di dalam kitab dia. Cuba tengok ni. Ini kelebihan kitab sekarang ni dia ada. Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra.
karangan Tajuddin Abdul Wahab bin Taqiyuddin As-Subki. Jilid keempat, muka surat sekian-sekian. Sekarang ni kalau kita nak tengok mudah, cari dalam Syamilah. Pilih saja sebahagian, sepotong daripada perkataan ini, mana-mana letak dalam tu. Tulis kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Bertemu, akan ada. Bukan satu versi, bukan satu cetakan, banyak cetakan. Kita boleh dapat. Kemudian ini secara ringkas nanti kita akan tengok dalam kitab lain pula. Ada peringkat-peringkat dalam perkembangan hidup dia ni, akidah dia tu ada beberapa peringkat yang dilalui oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Marhalah yang pertama iaitu marhalah i'tizaliyah. Marhalah dia ni sebagai salah seorang Mu'tazilah, berfahaman Mu'tazilah. Jadi sebab marhalah pertama ni, antara sebab kenapa dia jadi begitu ialah kerana dia bersama dengan guru dia Abu Ali Al-Jubba'i, iaitu ayah tiri dia, Zawju Ummi. Abu Ali Al-Jubba'i itu suami kepada ibunya, yakni bapa tirinya lah. Bapa tirinya. Jadi dia daripada kecil lagi dididik, dijaga oleh Abu Ali Al-Jubba'i ni. Dan teruslah dia atas fahaman itu hingga ke umur 40. Umur 40 tahun. Selepas itu dia tak mahu dah pegang dengan fahaman itu. Sebab apa? Dia tidak mendapati banyak jawapan-jawapan yang memuaskan, terutamanya dalam bab salah dan islah. Allah SWT itu wajib melakukan yang baik ataupun yang lebih baik. Allah SWT sama sekali tidak melakukan perbuatan ataupun apa-apa yang buruk. Kalau Allah buat, mesti yang baik ataupun yang lebih baik. Gitu. Jadi dalam masalah tu dia terlekat. Dia berasa tak puas hati dengan fahaman ataupun ajaran Mu'tazilah itu. Setengah ulama ada kata dia telah bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyuruhnya supaya an yarwi al-aqaid al-marwiyah anhu, supaya dia meriwayatkan akidah-akidah yang diriwayatkan daripada Nabi. Sebab itulah yang benar. Nabi suruh ambil akidah daripada dia. Riwayatkan apa yang ada dalam riwayat itu. Walihada i'tamada al-adillah an-naqliyah fi taqrir al-aqaid. Sebab itulah Imam Abul Hasan Asy'ari juga bersandar ataupun berpegang kepada dalil-dalil naqliyah dalam menetapkan akidah-akidah. Itu yang pertama. Marhalah yang kedua, marhalah kullabiyah. Abul Hasan Asy'ari di akhir peringkat dia berpegang dengan fahaman Mu'tazilah itu, dia kebingungan. Pening kepala lah kalau kita kata pening kepala. Lepas tu dia bersembunyi, tak bertemu dengan orang sekian lama, bersendiri untuk mengkaji kebenaran seterusnya. Kepada ketika itu dia cenderung kepada aliran Ibnu Kullab. Nanti kita akan bincang lagi tentang ini agak lebih detail lagi melalui satu buku yang lain pula. Ibnu Kullab datang ataupun muncul ketika orang ramai terbahagi kepada dua. Ahlussunnah wal Jamaah yang mengisbatkan sifat semua sekali, sama ada sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah, dan Jahmiyah yang mengingkarinya atau menafikannya, menolaknya, tidak menerimanya. Ibnu Kullab datang dan dia mengisbatkan sifat dzatiyah dan dia menafikan sifat-sifat yang berkait dengan masyiah. Sebab itulah Abul Hasan Al-Asy'ari pada ketika itu menerima akidah itu. Antara kitab yang kita boleh sebut sebagai mewakili peringkat itu ialah kitabnya Luma'. Kitabul Luma' fi ar-radd ala ahli az-zaigh wal bid'ah. Kitab itu. Kita nampak dia berpahaman begitu. Marhalah yang ketiga ini secara ringkas, nanti kita akan lebih detail lagi. Marhalah sunniyah. Antara marhalah yang
menggambarkan dia ni uh, berada pada marhalah ni, antara kitabnya ialah kitab Ibanah. Yang mana Abul Hasan Asy'ari jelaskan dalam muqaddimah dia bahawa dia berintisab kepada Imam Ahmad dalam akidah. Mana dalam akidah dia seperti Imam Ahmad. Begitu juga kitab yang dapat mewakili dia pada peringkat ini antaranya ialah risalahnya kepada ila ahli thaghar. Ila ahli thaghar. Ini di bawah ni ada tulis. Cuba tengok tu. Dan maqalat al-islamiyyin yang kita akan bincangkan nanti. Ini peringkat marhalah yang ketiga, marhalah sunniyah. Ini marhalah yang terakhir, iaitu marhalah kembali kepada sunnah dan meninggalkan aliran kullabiyah. Antara bukti yang menunjukkan benar-benar telah berlaku begitu ialah beberapa perkara. Ini beberapa bukti. Yang pertamanya, ia adalah marhalah yang telah diterima. Dikatakan memang benar ada berlaku begitu oleh ahli-ahli sejarah. Terutamanya Hafiz Ibnu Kathir. Seorang yang memang luas pengetahuannya sebagaimana kita semua tahu dalam bidang sejarah. Dan Al-Zahabi juga dalam Siyar A'lamin Nubala juga mengisyaratkan kepadanya ada beberapa peringkat ini. Yang kedua, Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri di dalam kitab dia Al-Ibanah dan Maqalat Al-Islamiyyin dan begitu juga risalah ila ahli thaghar, dia menyatakan, menjelaskan beberapa masalah akidah, antaranya sifat Allah yang mana bersesuaian dengan akidah salaf dan bercanggah dengan yang dipegang oleh Asy'ariyah kemudian. Asy'ariyah ni maksudnya Asy'ariyah kemudian. Bercanggah. Dalam beberapa kitab ni memang bercanggah. Sebab apa? Sebab di dalam kitab-kitab ini beliau mengisbatkan sifat-sifat Allah mengikut zahirnya. Dan beliau melarang daripada mentakwilnya. Bahkan beliau menganggap orang yang mentakwilnya itu termasuk dalam Mubtadi'ah dan Jahmiyah. Dan itu dapat dilihat di dalam kitab-kitabnya sendiri. Dengan sebab itu, jadi semua bukti-bukti ini menunjukkan apa yang diterima oleh Asy'ariyah, maksudnya Asy'ariyah kemudian ini, tentang tafwid apa semua dan dikaitkan dengan dia itu tidak benar. Bahkan Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri sarrah bi anna sifat haqiqah. Sifat itu memang hakikat, bukan majaz, bukan apa, tidak. Itu dapat kita lihat di dalam kitab-kitabnya. Dan dia mewajibkan berpegang dengan zahir. Dengan zahir. Beliau menyatakan ayat-ayat sifat itu dapat difahami dan maklum. Beliau menolak orang yang mentakwilkannya dan mengeluarkannya daripada hakikatnya. Ini menunjukkan, ini menguatkan lagi bahawa itu pahaman seperti ini berbeza daripada marhalah kedua. Sebab kalau kullabiyah tidak begitu. Ini menunjukkan adanya marhalah ketiga itu. Tak apalah, di sini yang peliknya kata dia, ini syahadah tu lah, syahadah tu sebut. Dia kata yang peliknya Al-Kautsari, yakni Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari, walaupun ta'assub dia, walaupun dia ni tak sukalah kita kata kepada sunnah wal jamaah, cara salaf ni, aliran salaf ni, dan banyak macam-macam lah tuduhannya, fitnahnya terhadap mereka. Dia mengaku bahawa kitab Ibanah itu karangan Al-Asy'ari. Karangan Al-Asy'ari. Jadi kalau kita terima Al-Ibanah itu karangan dia, bermakna dia merobohkan, membatalkan akidah Asy'ariyah yang kebanyakan orang pegang itu. Dengan sebab itu, dia terima kitab Ibanah itu karangan Asy'ari. Cuma dia kata Asy'ari tulis itu muhabatan li ahli sunnah wa li imamihim al-Barbahari
hina idin. Jadi dia tulis itu untuk nak jaga hati lah, kita kata. Nak ambil hati. Setengah-setengah tu lebih teruk lagi. Muka-muka tak pernah macam tu. Kita kata nak ambil hati lah ahli sunnah, orang-orang aliran salaf itu. Dia dakwa begitu. Mana bukan ikhlas lah, bukan sebenarnya fahaman dia begitu. Itu yang kedua, bukti yang kedua. Yang ketiga, di dalam maqalat al-Islamiyyin, beliau menjelaskan bahawa kullabiyah itu adalah satu firqah yang berbeza daripada firqah ahli hadis. Beliau menukilkan kata-kata mereka dalam banyak masalah dan tidak menganggap pendapat itu termasuk dalam pendapat ahlul hadis. Kalau kullabiyah itu sama, nescaya dia tidak bezakan antara mereka dengan ahlul hadis. Kalau kullabiyah itu betul-betul sesuai dengan marhalah yang ketiga dia, yakni mengikut aliran Imam Ahmad, apa perlu dia bezakan buat satu firqah yang berbeza tu? Sebab dia pun termasuk dalam ahlul hadis juga. Jadi kalau kira begitu, sepatutnya pakai istilah yang sama lah, ahlul hadis jugalah. Tapi tidak begitu, dia buat secara berasingan. Baik. Rabi'an, yang keempat, antara yang menguatkan Asy'ariyah mutaakhirin, Asy'ariyah mutaakhirin tidak menukilkan di dalam kitab-kitab mereka apa-apa yang telah disebutkan oleh Asy'ari dalam kitab-kitabnya yang ada, yang diterima semua, iaitu maqalat al-Islamiyyin dan risalah ila ahli thaqr dan ibanah. Jadi patut pun kenapa orang tak ambil kitab-kitab ni, kita kata tak rujuk kepada kitab-kitab ni. Jadi itu kenapa tu kita akan bincangkan akan datang. Ada beberapa sebabnya. Jadi mereka dulu ambilnya pendapat Abul Hasan Asy'ari yang dulu itu. Yang dia tak ambil, tak belajar, tak rujuk pun. Kalau rujuk, nescaya jadi sama dengan Salafiyah, tu tak ada beza pun. Semuanya ahli sunnah. Nescaya jadi begitu. Antara yang membatalkan dakwaan mereka, ialah apa yang Abul Hasan Asy'ari sendiri tulis dalam maqalat al-Islamiyyin, risalah ahli thaqr, dan dinukilkan oleh Ibnu Asakir dalam Tabyin Kadhibil Muftari, Baihaqi di dalam Asma' wa Sifat, Zahabi dalam kitabnya Ulu, daripada kitab Ibanah. Selain daripada apa yang dinukilkan oleh Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, daripada Abul Hasan Asy'ari juga di dalam kitab-kitab mereka. Jadi bukan seorang dua yang menukilkan pendapat Abul Hasan Asy'ari ini daripada kitab-kitab ni. Kenapa orang-orang yang mendakwa sebagai Asy'ariyah itu tidak nukilkan daripada kitab-kitab ini? Padahal kitab-kitab ini memang jelas karangan Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau kita katalah nanti kita akan lihat Al-Ibanah itu pun karangan Abul Hasan Al-Asy'ari juga. Kalau kita andaikan yang itu tidak, tapi yang maqalat al-Islami ini tak ada khilaf, semua terima. Kenapa yang ini tak ambil? Itu pelik juga. Yang kelima, Abul Hasan Al-Asy'ari menyebut di permulaan kitabnya Al-Ibanah, kitab Al-Ibanah ni memang kitab dia. Nanti kita akan buktikan akan datang. Kalau sempat malam ni, kalau tak sempat selepas ni lah insya-Allah, lain kali. Bukti-bukti bahawa Al-Ibanah tu memang kitab dia. Disebut oleh sekian ramai ulama sebelum zaman sekarang ni, sebelum zaman Ibn Taymiyah lagi. Sudah disebut. Bahkan mereka memetik kata-kata Abul Hasan Asy'ari daripada kitab-kitab tu. Apa dia kata? Annahu sa'irun ala darbil Imam Ahmad wa wasafahu bi annahu imam ahli sunnah. Abul Hasan Asy'ari di permulaan kitab Ibanah tu, dia kata dia mengikut cara, aliran atau jalan Imam Ahmad. Dan dia mensifatkan, menyebutkan Imam Ahmad sebagai imam ahli sunnah. Dan dia tak sebut dia tu mengikut Ibnu Kullab ke,
ataupun dia mengaitkan diri dia dengan orang-orang lain ke, kitab-kitab Ibnu Kullab ke mana, tak ada. Tapi dia mengikut Imam Ahmad. Itu kata dia. Sedia maklum bahawa Ibnu Kullab itu pendapatnya berbeza daripada cara Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad tu melarang daripada fahaman Kullabiyah dan daripada mengikuti tokoh-tokoh mereka. Bahkan Imam Ahmad menyebut mereka itu sebagai Jahmiyah. Dan ini masyhur, mustafid dalam kitab begitu banyak sebut itu. Kalaulah Abul Hasan Al-Asy'ari itu mengikut aliran Kullab, Ibnu Kullab, nescaya dia tidak akan kaitkan diri dia dengan Imam Ahmad. Sebab apa? Macam mana dia nak kaitkan dengan Imam Ahmad? Dia nak kata dia ni sealiran dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad dah menolak Ibnu Kullab. Kalau dia ikut Imam Ahmad, berarti dia akan tolak lah. Imam Ahmad telah berpesan orang jangan ikut cara begitu. Ini semua menunjukkan memang ada 3 peringkat itu. Ini antara sebab kenapa Abul Hasan Al-Asy'ari ini berpindah kepada aliran Ahlus Sunnah dan meninggalkan aliran Kullabiyah yang diikutinya sebelum itu. Antara sebabnya dia berpindah kepada sunnah dan meninggalkan aliran Kullabi ialah dia bertemu dengan muhaddis Basrah iaitu Al-Hafiz Zakaria As-Saji. Dia mengambil aliran Ahlus Sunnah yang betul mengikut aliran Imam Ahmad ini, akidah Ahli Sunnah. Dia ambil daripada dia, Zakaria As-Saji. Al-Zahabi di dalam terjemah As-Saji, di bawah terjemah biografi As-Saji, dia kata wa kana min a'immatil hadis. As-Saji ni salah seorang tokoh imam hadis. Akhadha anhu Abul Hasan Al-Asy'ari maqalat as-salaf fi sifat. Abul Hasan Al-Asy'ari mengambil daripadanya fahaman atau pendapat salaf berhubung dengan sifat. Wa'tamada 'alaiha Abul Hasan fi 'iddati ta'alif. Abul Hasan Al-Asy'ari berpegang dengannya di dalam beberapa kitabnya. Memang itu pegangan dia. Ini boleh dilihat ya. Ini boleh dilihat di sini. Siyar A'lamin Nubala. Ini dengan jilid, dengan muka surat yang disebut di sini. Di dalam kitab Al-Ulu, Imam Zahabi sebut. Wa kana as-Saji Syekhul Basrah wa hafizaha. Wa kana as-Saji Syekhul Basrah wa hafizaha. Ini syekh di Basrah dan hafiz hadis di Basrah. Wa anhu akhadha Abul Hasan Al-Asy'ari al-hadis wa maqalat ahli sunnah. Daripadanya Abul Hasan Al-Asy'ari mengambil hadis, menerima hadis. Dan pendapat-pendapat ahli sunnah wal jamaah. Itu dalam kitab Ulu. Cuba tengok. Lepas tu oleh kerana ramai orang yang mempertikaikan Ibanah ni, kitab Ibanah ni bukan karangan Abul Hasan Al-Asy'ari. Di dalam kitab yang satu lagi nanti saya kemukakan lebih detail lagi perbincangan tentang ini, tapi kita tengok di sini dahulu setakat yang ada di sini ya. Kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah ini antara kitab Abul Hasan Al-Asy'ari yang terpenting dan banyak menimbulkan perdebatan. Kenapa? Kerana ia mengandungi beberapa sudut akidah yang bercanggah dengan apa yang dipegang oleh mutaakhirin Asy'ariyah. Yani orang-orang Asy'ariyah kemudian. Kalau Asy'ariyah awal itu lain. Al-awail min al-Asy'ariyah itu lain. Ataupun mutaqaddimin mereka lain. Terutamanya dalam masalah-masalah sifat khabariyah, ulu dan istiwa. Ini memang bercanggah terus dengan yang dipegang oleh Asy'ariyah kemudian. Itu dalam kitab ni dan juga di dalam kitab Maqalat Al-Islamiyyin. Jadi tujuan yang saya bincang ini dulu ni supaya kita tahu Abul Hasan Asy'ari itu macam mana pendiriannya sebenarnya. Lepas tu kita bacalah terus kitab dia. Nanti akan bertemulah dalam tu.
Kalau nak tengok sekarang ni pun kitab-kitab tu dah ada, semua boleh tengok mudah. Jadi kitab ini dikritik oleh setengah-setengah orang. Asy'ariyah mutaqaddimin pun ada juga, sampai ke peringkat menolak, menafikan, tak mahu terima. Mereka ragulah, boleh katakan, terhadap karangan itu sebagai karangan Al-Asy'ari. Sedangkan memang jelas masyhur kitab itu dikaitkan dengannya. Apalagi ada nuskha-nuskha yang manuskrip yang bertulis tangan yang dikaitkan kitab itu kepadanya. Jadi apa ni, sekian ramai ulama pun kaitkan kitab itu dengannya. Termasuklah orang yang mempertahankan fahaman Asy'ariyah. Ketika menyatakan kebenaran akidah Abul Hasan Al-Asy'ari, jadi mereka pun terima. Mereka pun menukilkan daripada kitab ini. Yang mana kandungannya sesuai dengan aliran Ahlus Sunnah. Baik, antara ulama yang terima dah ada sebut di dalam kitab mereka bahawa itu adalah karangan Abul Hasan Al-Asy'ari, ialah Al-Hafiz Al-Baihaqi Asy-Syafi'i. Imam Baihaqi yang terkenal itulah, dalam kitabnya Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Hafiz Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Ibn Farhun Al-Maliki dalam kitabnya Ad-Dibaj. Ini semua ni ada sebut. Ibn al-Imad Al-Hambali dalam kitabnya Syadaratul Dhahab bi Akhbari Man Dhahab. Sayyid Murtada Az-Zabidi dalam Ithaf As-Sada Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin. Ibn Darbas Asy-Syafi'i dalam risalahnya Adz-Dhubb an Abil Hasan Al-Asy'ari, membela Abul Hasan Al-Asy'ari. Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim juga sebut bahawa itu kitabnya. Baik, sekarang ni saya rasa baik elok kita tengok di sini. Sekejap saya tengok. Kita tengok muka surat 41. Tak sama muka surat. Sekejap. Kekeliruan orang yang menafikan, menolak, tidak percayalah bahawa itu akidah Abul Hasan Al-Asy'ari sebagaimana yang tersebut di dalam beberapa kitab itu. Dan dia kata itu bukan mazhab Asy'ari sebenarnya. Baik, kita tengok di sini. Sekejap ya. Tengok dulu kitab ni. Buku ni Mu'taqad Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Manhajnya, karangan Dr. Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar. Dalam buku inilah. Buku ini bukan tebal sangat. 114 muka surat sahaja. Dan dalam tu yang menariknya, macam saya sebut tadilah, kitab-kitab baru ni memang berbeza daripada kitab dahulu, mudah kepada kita, memudahkan. Sebab dia bagi rujukannya, tidak seperti dahulu sebut gitu saja. Jadi orang-orang yang tak terima bahawa Abul Hasan Al-Asy'ari itu berpendapat atau berfahaman seperti yang tersebut di dalam kitab-kitab tadi, kenapa? Sebab bercanggah dengan apa yang mereka pegang.
Sebenarnya kalau mereka pegang betul-betul seperti Abul Hasan Al-Asy'ari, memang tak ada beza sebenarnya dengan salaf, dengan imam-imam hadis, imam-imam empat dan imam-imam yang lain seperti kita akan lihat nanti. Seperti akan kita lihat nanti. Kalau terima bermakna kena tak terima, kena tolaklah fahaman yang selama ini. Gitu jadinya. Jadi mereka tak mahu. Mereka duduk kata itu yang betul, itu yang betul. Padahal betul, tapi itu Asy'ariyah mutaakhirin yang kemudian, bukan Asy'ariyah yang dahulu. Termasuk pengasas yang dianggap sebagai pengasasnya sendiri. Antara syubhah kekeliruan lah atau salah faham, orang yang tak mahu terima tu, tak mahu terima kitab tu ke, tak mahu terima Abul Hasan Asy'ari memang berfahaman seperti salaf tu ke, antara kekeliruan mereka ini satu, dakwaan mereka bahawa Abul Hasan Al-Asy'ari sama ada tulis atau bercakap begitu taqiyah, secara taqiyah. Seolah-olahnya Abul Hasan Asy'ari macam Syiah pula. Pelik tu kan? Tak berasa pelik tu. Macam Abul Hasan Asy'ari ni Syiah pula. Bertaqiyah. Saya pun tengok juga, dengar juga setengah-setengah tu orang kita yang membela Asy'ariyah, yang menolak cara salaf, macam-macam dituduhnya cara salaf itu. Apabila ada orang kemudian ini, Syekh Qadir Mandili tulis kitab tentang mengisbatkan akidah. Inilah akidah apa ni orang panggil Tauhid 3 tu. Dia kata Syekh Qadir Mandili pun sebenarnya nak ambil hati orang tu, orang ni. Dia kata begitu juga. Sama sekarang ni, kemudian lah, bukan jauh lah, 1000 tahun lebih daripada Abul Hasan Asy'ari, ada lagi yang cakap begitu. Jadi seseorangnya ulama-ulama ni takut kat orang ke, atau berpura-pura ke, bermuka-muka ke, mempunyai taqiyah ni nifak lah. Nifak. Adakah ulama tu begitu? Pengecut, penakut, nak cerita yang sebenar. Itu satu perkara yang tak masuk akal lah. Tak masuk akal bagi saya. Baik, kita tengok. Ni nak jaga hati, nak ambil hati ataupun taqiyah lah. Taqiyah ni amalan Syiah. Jadi sebenarnya orang-orang yang berpendapat begini menipu diri sendiri sebenarnya. Sebab Abul Hasan Al-Asy'ari nasaba nafsahu fadihan lil Mu'tazilah nasiran li ahli sunnah 24 aman, selama 24 tahun. Selepas dia Mu'tazilah, selepas dia zaman Kullabiyah tu, 24 tahun dia duduk berbahas, berdebat dengan Mu'tazilah, menolak aliran Mu'tazilah dan membela ahli sunnah selama itu. Semenjak dia meninggalkan fahaman Mu'tazilah. Okey, tak apa. Dan dia tulis kitab dalam menjawab mereka itu. Dengan kitab-kitab yang ditulisnya menurut aliran Ahlus Sunnah. Dan secara terbuka di hadapan orang ramai, dia kata dia telah kembali kepada ni yang dia tulis kemudian. Mereka mendakwa Abul Hasan Al-Asy'ari ni seolah-olahnya pengecut. Dia cakap tidak seperti apa yang ada di dalam hati. Hati dia sebenarnya macam lain. Jadi yang hati dia tu yang orang-orang Asy'ariyah kemudian dia peganglah seolah-olahnya begitu. Yang dulu tu pura-pura. Orang yang tahu, tadi kita baca sedikit sahaja sirah dia, perjalanan hidup dia, peribadi dia. Kalau kita baca dengan lebih mendalam lagi siapa Abul Hasan Al-Asy'ari ni, kita tahu dia bukan orang macam tu. Patutkah kita kata dia begitu? Orang yang tahu sirah dia yajzim annahu lam yakun kadzab. Dia akan yakin Abul Hasan Asy'ari bukan begitu. Kalau orang tahu perangai dia, peribadi dia macam mana. Sebabnya semasa dia Mu'tazilah, dia secara terbuka menyatakan akidah dia, bahkan menulis, berdebat, bersyarah. Dia tak ada sembunyi-sembunyi. Dan semasa Mu'tazilah pun dia tokoh.
Dia imam pada masa itu. Dia tulis beberapa karangan untuk Mu'tazilah. Dalam kitab umat tu dia sebut. Kitab-kitabnya, dia sebut. Dia tak ada sembunyi-sembunyi. Tak ada taqiyah. Bila dia berpuas hati dengan aliran Ahli Sunnah, a'lana dhalika 'ala al-mala'. Dia secara terbuka juga menyatakannya. Seperti mana yang kita baca, dia tak ada berpaling. Tak ada, pusing balik, tak ada. Dan tak ada bermuka-muka, tak ada. Falam yakun hadha min tab'ihi. Ini bukan tabiatnya, bukan perangainya. Orang yang baca kata-katanya dalam karangan-karangannya, dia tak akan nampak pertentangan itu. Sehingga kita nak kata ini taqiyah, yang ini yang betul. Tak ada, jelas. Semua orang tahu. Dulu dia Mu'tazilah, ditinggal. Dia tulis buku. Dia tak pernah taqiyah pun. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menolak pendapat orang-orang yang mendakwa Abul Hasan Asy'ari kata begitu, tidak seperti yang dipegang oleh orang kemudian itu cara taqiyah, dia menolak. Hadza kadhibun 'ala ar-rajul. Ini berarti kalau kita kata Abul Hasan Asy'ari itu bertaqiyah, berarti kita mendustakan dia, Abul Hasan Asy'ari. Sebab tak ada Abul Hasan Asy'ari ni qaul batin yukhaliful aqwal allati azharaha. Tak ada. Abul Hasan Asy'ari tak ada yang dalam lain, luar lain, tak ada begitu. Tidak ada siapa pun daripada orang-orang yang rapat dengan dia ataupun orang lain menukilkan pendapat dia yang bercanggah antara pendapat-pendapat dia di dalam karangan-karangan dia. Tak ada. Jadi dakwaan bahawa dia ni menyembunyikan sesuatu dan menyatakan sesuatu yang tidak di dalam hatinya, itu dakwah mardudah syar'an wa aqlan. Dari segi syarak pun tak boleh pakai, dari segi akal pun tak boleh pakai, semata-mata dakwah begitu. Tak sesuai dengan peribadi orang tu. Bahkan orang yang meneliti kalamnya dalam bab ini, yani kalam Abul Hasan Asy'ari itu, pada beberapa tempat tabayyana lahu qat'an, dia akan yakin putus bahawa kana yansuru ma azharahu, dia memang membela apa yang dinyatakannya. Tak ada dalam lain luar lain, tak ada mungkin begitu. Itu kata Ibn Taymiyah. Sebab apa mereka tak mahu tu terima itu sebagai kata-kata Abul Hasan Asy'ari, pegangan Abul Hasan Asy'ari. Kenapa? Sebab di dalam kitab-kitab itu Abul Hasan Asy'ari mengisbatkan sifat-sifat khabariyah. Sifat-sifat khabariyah supaya jadi dengan menolak begitu, orang tak katalah mereka telah menyalahi imam sendiri. Kalau tidak, macam mana dakwah Asy'ari, dakwah Asy'ariyah, sedangkan imam sendiri kita lawan? Takkan macam tu pengikut. Kalau pengikut, dia mesti kena ikut imam lah. Jadi terpaksa lah kena tolak itu. Ini bukan pendapat Abul Hasan Asy'ari. Pendapat Abul Hasan Asy'ari ialah seperti yang kita pegang sekarang. Jadi yang ada dalam kitab tu kita nak letak di mana? Itu masalahnya. Kita nak letak di mana? Ini apa ni? Baiklah. Cara yang kedua dalam menolak pendapat Abul Hasan Asy'ari itu macam-macam lah cara. Sepatutnya pengikut-pengikut setia Abul Hasan Asy'ari tidak bersikap begitu. Tidak adil itu. Zalim terhadap orang yang kita ikut. Itu satu perbuatan yang sangat zalim. Kita kata kita dakwa, kita ikut dia. Macam sekarang ni lah, orang dakwa ikut Nabi. Tapi banyak buat benda bid'ah yang Nabi tak suka. Kalau betul-betul ikut Nabi, ikut sunnah lah. Sayalah kepada sunnah. Kenapa pula duduk nak pertahankan benda bid'ah? Macam itulah. Takdzib. Yang kedua, caranya nak menolak pendapat Abul Hasan Asy'ari itu dalam kitab-kitab itu dengan mendustakan karangan-karangan dia. Dan dengan mempertikaikan kitab-kitab itu sebagai kitabnya. Ini cara yang kedua. Ada juga golongan yang macam ni. Ini satu golongan yang lain mendakwa bahawa karangan-karangan itu yang bercanggah dengan apa yang mereka pegang sekarang ni, itu sebenarnya yang dimasukkan oleh musuh-musuh dia. Musuh-musuh dia masuk dalam kitab tu. Termasuk dalam
madsus, dassaha a'dahu alaih. Jadi orang lain kemudian dimasukkan dalam kitab dia. Itu kata mereka lah. Jadi masa mana buat masuk tu, macam mana, cetakan mana, tak tahulah. Tapi dikatakan, ni tangan-tangan sulit ni, tangan-tangan yang raib, tukar, tokok tambah, baiki, macam-macam lah. Kalau zaman sekarang ni, secara terbuka, orang kata ini Wahabi yang baiki kitab. Dia tukar. Kitab Abul Hasan Asy'ari tu, dia tukar, baiki sana sini supaya sesuai dengan fahaman dia. Wahabi. Dia kata begitu sekarang ni. Padahal orang yang menukilkan begitu dulu sebelum Wahabi, sebelum ada Muhammad bin Abdul Wahab lagi. Jadi siapa? Kalau kata Wahabi tak benar. Itu tuduhan semata-mata. Apa yang ada dalam kitab itu telah dinukilkan oleh ulama-ulama sebelum Muhammad bin Abdul Wahab, sebelum daripada Ibn Taymiyah lagi. Maknanya benda tu ada dah. Bukan baru dimasukkan. Jadi pendapat yang mengatakan ini, fahaman ini madsus, itu pun tak betul. Ini dakwah saqitah, tak ada nilai dakwaan seperti ini. Ada seperti orang yang kesakitan lah, dalam keadaan kesakitan tu, tak tahu nak buat apa, berteriak, bertempik, begitulah, kata macam-macam. Perbandingan orang macam ni seperti orang yang nak menyembunyikan matahari dengan pengayap, penapis tepung tu. Begitulah. Atau seperti orang yang nak memadamkan cahaya matahari dengan hembusan mulut dia, nak padamkan. Pelita boleh lah, nak padamkan lagu tu. Matahari nak padamkan lagu mana? Nak tiup macam mana? Ini jelas. Kalaulah Abul Hasan Asy'ari itu ada hanya satu sahaja karangan, atau dua atau tiga, mungkinlah, boleh kita kata begitu. Mungkin juga kita kata berlaku begitu. Ni karangan dia lebih daripada 100 buah. Cuba tengok apa kata Ibnu Asakir. Abu Muhammad Ibnu Hazm menyebutkan bahawa Abul Hasan Al-Asy'ari ni ada 55 karangan. Ni dia ada rujukan, dia ada. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Asakir. Dia sebut ni Ibnu Hazm. Ibnu Asakir dia buat komentar lah terhadap apa yang disebutkan oleh Ibnu Hazm tu. Dia kata sebenarnya Ibnu Hazm meninggalkan bilangan lebih daripada separuh. 55 tu sikit tu. Sebenarnya separuh dia tinggal, dia tak sebut. Lepas tu dia kata Abu Bakar Ibnu Furak telah sebut namanya, nama kitab-kitab. Lebih daripada separuh, lebih daripada sekali ganda lagi lebih. Kata dia. Ibnu Asakir menukilkan daripada Ibnu Furak karangan-karangan yang ditulis oleh Abul Hasan Asy'ari hingga ke tahun 320. Itu sudah sampai 70 buah. Dan nama-nama itu dinukilkan daripada kitab Umdah, karangan Abul Hasan Asy'ari sendiri. Abul Hasan Asy'ari pun ada tulis dalam kitab dia. Dia karang nama kitab dia gini-gini, ada. Itu tak ambil kira lagi semua karangan Abul Hasan Al-Asy'ari. Mungkin dia tak ada sebut. Yang kecil-kecil mungkin dia tak ada sebut. Ataupun dia tulis selepas itu, selepas tahun 320 tu dia tulis lagi. Banyak lagi. Dan setengah-setengah kitab dia berpuluh-puluh jilid, seperti kitabnya dalam tafsir yang dinamakan Al-Muhtazal itu. Puluh-puluh jilid. Bahkan setengah ulama kata ini 300 jilid ni kitab ni. Jadi orang-orang yang mengikut cara ni, pakai alasan inilah, dia tolak kitab Ibanah tu. Sebab apa? Sebab kitab Ibanah tu walaupun kecil, dia jelas menunjukkan akidah Abul Hasan Asy'ari cukup jelas. Tetapi kajian sekarang ni orang telah buat banyak. Daripada dulu lagi sebenarnya. Bukan baru. Termasuklah kajian-kajian baru menolak dakwaan. Kata kitab Ibanah ni dusta. Kitab yang dia ada-adakan atas nama Abul Hasan Asy'ari. Bukan kitab dia.
Itu tak benar. Berdasarkan kajian, tak boleh bertahan lah. Tak boleh bertahan. Orang yang mendakwa begitu. Tak betul. Menunjukkan pendapat ini, orang yang berpendapat begitu, kata kitab ni, kitab orang lain sebenarnya, dipakai nama Abul Hasan Asy'ari sahaja. Sebenarnya orang lain yang tulis, bukan dia sendiri. Lepas tu pakai nama dia. Ini berapa ramai ahli ilmu daripada dahulu hingga sekarang ni mengaitkannya dengan Abul Hasan Asy'ari. Cukuplah kepada kita Ibnu Asakir rahimahullah yang membela Abul Hasan Asy'ari dan menolak fitnah-fitnah yang dikaitkan dengan Abul Hasan Asy'ari tanpa ragu-ragu. Dia mengatakan ibanah ini karangannya. Daripada kata-katanya itu dia kata wa mimma qalahu fi dhalik, antara yang dia kata berhubung dengan perkara ini, wa tasanif Abil Hasan baina ahli al-ilm masyhuratun ma'rufah wa bil ijada wal isabah lit tahqiq 'inda al muhaqqiqin mawsufah wa man waqafa 'ala kitabih al musamma bil ibanah 'arafa mawdi'ahu min al 'ilmi wad diyanah. Ini jelas dia sebut. Dia sebut karangan-karangan dia tu maklum, masyhur, ma'ruf di kalangan ahli ilmu, di kalangan pengkaji-pengkaji, penyelidik-penyelidik pun memang terima kitab itu. Dan orang yang baca kitab dia yang bernama Ibanah tu, dia akan tahu betapa hebatnya Abul Hasan Asy'ari ini dari segi ilmunya dan dari segi keugamaannya. Ibnu Asakir menukilkan sebahagian besar daripada karangan qisman kabiran min kitabil Ibanah. Mana dia petik beberapa kata-kata Abul Hasan Asy'ari dalam kitab Ibanah dengan mengaitkannya kepada Abul Hasan Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari lah tulis tu. Cuba tengok ni dalam Tabyin Kadhibil Muftari, muka surat 152. Dia nukil, cuba tengok situ. Itu bila tu? Belum Ibn Taymiyah lagi. Jauh lah Muhammad bin Abdul Wahab tu, kemudian jauh. Dah sebut. Kita tak percaya kepada dia ni. Ibnu Asakir juga menukilkan banyak sekali syair yang buat oleh penyair-penyair dalam membela Abul Hasan Asy'ari untuk menyatakan alirannya dan akidahnya. Antaranya salah seorang daripada mereka sebut, cuba tengok dalam Tabyin Kadhibil Muftari. Law lam yusannif umrahu ghaira al-ibanati wal luma' lakafa fa kaifa wa qad tafannana fil ulumi bima jama'. Kalau sepanjang umurnya Abul Hasan Asy'ari ini tidak menulis lain daripada ibadah dan luma', nasihat itu pun sudah memadai. Apalagi kalau kita tengok karangan-karangan dia ada yang pelbagai dalam macam-macam ilmu tu, lagilah kita tahu siapa dia. Mengikut Syekh Hamad bin Muhammad Al-Ansari, berdasarkan kajian dia terhadap beberapa pendapat ahli ilmu yang mengaitkan kitab Ibanah ni kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, selain Ibnu Asakir, ada 15 orang alim. 15 orang alim. Sebelum lagi daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Sebelum ada Wahabi lagi, tak ada. Wahabi tak ada semua. Itu. 15 orang. 15 orang ni berdusta kah? Macam mana kita tak boleh terima kitab Ibanah ni karangan Abul Hasan Asy'ari? Macam kita sebut tadi lah, sebab dia bercanggah dengan pendapat yang dipegang oleh orang ramai. Mereka takut, jadi orang kata, bercanggah dengan iman. Dan kalau betul-betul ikut Abul Hasan Asy'ari, ikutlah dalam kitab tu, berapa ramai. Kitab lain pun kita tak tahu sampai begini, orang akui pun kita terima. Kita terima. Mereka itu Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi dalam kitab dia Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Ni dengan muka surat ada. Boleh tengok. Dia sebut ini kitab Ibanah Abul Hasan Asy'ari. Imam Baihaqi berdusta ke dia? Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu, ni muka surat dia bagi. Qala fihi, dalam kitab tu dia sebut Kitabul Ibanah min ashhari tasanif Abil Hasan Al-Asy'ari.
Ni kitab ni antara kitab dia yang paling masyhur ni. Disebut secara terbuka dengan jelas oleh Ibnu Asakir, dan Ibnu Asakir pegang itu sebagai kitabnya. Dan nuskhahnya ada nuskhah dengan tulisan Imam Nawawi pun ada. Ada nuskhah bertulis tangan. Dan Zahabi menukilkan isbat nisbah ibanah kepada Abil Hasan Al-Asy'ari ini kepada Abil Abbas Ahmad bin Thabit At-Tawfi. Ibnu Farhun Al-Maliki dalam kitabnya Ad-Dibajul Muzahhab, ini 193. Ini lagi Ibnu Al-Imad Al-Hambali dalam kitabnya Syadaratul Zahab. Ini dengan jilidnya, muka surat apa semua sudah ada di situ. Sayyid Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Ithafus Sadatil Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin itu ada sebut. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Abdul Qasim Abdul Malik bin Isa bin Darbas Asy-Syafi'i dalam risalahnya Az-Zub an Abil Hasan Al-Asy'ari. Ini yang ke-8. Yang ke-9 Ahmad bin Thabit Al-Iraqi. Yang ke-10 Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman bin Ahmad As-Sabuni. Yang ke-11 Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Ibrahim Al-Farisi. Yang ke-12 Abu Al-Ma'ali Mujalli sahibi kitab Al-Zakhair fil Fiqh. 12 Abu Muhammad Ibn Al-Baghdadi Nazil Makkah. Ibnu Darbas dalam kitab dia 5 orang dia disebut oleh dia. Mereka ni semua terima ibadah ni sebagai karangan Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ke-14 Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Banyak tempat dalam karangan-karangannya dia sebut. Jadi siapa yang buat ni? Ibn Taymiyah. Benda dia ada sebenarnya daripada tu lagi. Baihaqi itu belum lagi. Ibn Al-Qayyim pun ada sebut dalam kitab dia Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah. Bukan ulama-ulama tadi saja yang menerima ibadah ni sebagai karangan Abul Hasan Asy'ari, bahkan ramai daripada imam-imam, tokoh-tokoh di kalangan fuqaha Islam dan a'immah, qurra, huffazul hadis dan lain-lain, di dalam karangan-karangan mereka ada sebut benda ni. Lepas tu kalau kita bandingkan dengan apa yang mereka sebut yang dulu sebelum Ibn Taymiyah lagi, mereka sebut dalam kitab, kalau kita banding dengan ibadah yang ada sekarang, memang sama. Jadi macam mana kita nak kata ini dia ada-ada kan? Inilah kadang-kadang ta'assub ni membuatkan manusia ni kan jauh pergi. Menafikan karangan imam kita sendiri. Kenapa pengikut-pengikut Asy'ariyah tu tak boleh jaga kitab imam dia? Macam mana nak jaga dia tak belajar? Kitab itu tidak diajar. Kitab Bukhari orang jaga, orang belajar. Ada yang mengajar, ada yang mengarang, ada yang syarah. Ni kitab ni terbiar. Ini satu kecuaian yang amat dahsyat oleh pengikut terhadap imam. Tak boleh nak jaga. Sehingga orang lain boleh tokok tambah, boleh pindah apa yang ada dalam itu. Iya ke begitu? Kalau macam tu terlalu tidak bertanggungjawab tu. Terlalu tidak bertanggungjawab. Kalau kita terima habis cerita lah. Masalahnya kalau terima tak sesuai pula dengan fahaman kita. Itu masalah. Kalau terima habis masalah. Semua yang sibuk-sibuk sekarang ni Wahabi macam-macam tuduhan habis, selesai. Tak ada masalah. Saya kata selesai dalam masa sehari saja, selesai. Baca kitab Abul Hasan Asy'ari. Jangan baca kitab zaman dia Mu'tazilah tu, baca selepas dia sunnah, dia akui sebagai imam sunnah. Selesai masalah. Bila kita perhatikan, kita bandingkan karangan-karangan dia dengan apa yang ada sekarang ni, dicetak hari ni, betul-betul sumpah sama. Tak benar apa dakwah orang yang mengatakan itu sudah diubah, ditokok tambah, dipindah, tak benar. Antara orang yang memasukkan dalam kitab mereka beberapa petikan daripada kitab ibadah Ibnu Asakir sendiri. Ini sebelum Ibnu Taymiyah lagi. 571 Hijrah. Di dalam kitabnya Tabyin Kadhibil Muftari Fima Nasaba Ilal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Ini dia sebut. Daripada muka surat sekarang ni yang ada 152 hingga 163. Dia petik
daripada kitab itu. Dan dia anggap itu Abul Hasan Asy'ari. Ini berapa abad sebelum ada Mu'tazil, sebelum ada apa yang dinamakan Wahabi sekarang ni. Habis jadi rosak. Berkelahi sama Islam, musuh sama Islam, tuduh-menuduh sama Islam. Kerana tidak rujuk kepada imam sendiri. Alangkah duka citanya. Ibnu Darbas Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Az-Zub an Abil Hasan Al-Asy'ari, dia dapati kitab Al-Ibanah bi khatti Abil Fath Nasr Al-Maqdisi bi Baitul Maqdis. Pada masa tu kan bukan ada zaman cetak lagi. Jadi kitab-kitabnya ada bertulis tangan lah sana sini pergi. Yang disalin itu. Dia sebut, berapa orang? Ramai. Bukan seorang dua. Ibnu Darbas juga sebut Hafiz Muhammad Al-Mubarak bin Ali Al-Baghdadi menukilkan kitab Ibanah daripada nuskhah yang ada bersama Syekh Al-Faqih Al-Mujalli Asy-Syafi'i. Dan dia sebut annahu naqala hadza fi 'am. Dan dia nukilkan kitab itu, salin kitab itu pada tahun 540 Hijrah lagi di Mekah. Ibnu Darbas juga menyaksikan satu nuskhah daripada kitab Ibanah berdasarkan tulisan Abi Muhammad bin Ali Al-Baghdadi, dan beliau menyebutkan nuskhah itu sarat ila syaikhihi al-imam. Akhirnya diperolehi gurunya Imam Ra'isul Ulama Al-Faqih Al-Hafiz Al-Allamah Abil Hasan bin Mufaddal Al-Maqdisi. Ibnu Darbas juga menyebutkan ada dia menyalin satu nuskhah daripadanya dan membandingkannya dengan nuskhah yang dia dapati yang telah ditulis oleh Abu Nasr Al-Maqdisi itu. Mana tak ada beza, sama, tak ada tokok tambah, tak ada. Memang itu kitab yang ada hari ni, itu betul dah. Baik, kalau kita andaikan macam saya sebut tadi lah, kalau kita andaikan Ibanah ni tidak ditulis oleh Abu, kita andaikan saja, padahalnya cukup dah itu bukti. Cukup dah tu. Nak macam mana lagi kitab lain pun kita tak ada tahu sampai begitu, terima pun. Karangan orang tu, karangan orang ni terima pun. Tak adalah sampai begitu buktinya. Tapi kita andaikan, andaikan saja. Kitab Ibanah itu tidak ditulis oleh Abul Hasan Asy'ari. Dan ia memang secara dusta dan palsu dikaitkan dengannya. Adakah sesiapa boleh berkata begitu tentang kitabnya Maqalat Al-Islamiyyin? Ada siapa berani nak kata? Maqalat Al-Islamiyyin. Kalau Ibanah tu orang Kelantan kata kokek-kokek lah. Sibuk itu ini. Sebenarnya Allah, susah. Bila ta'assub ni kan ada permusuhan itulah. Sebab dalam Quran ajar kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ni kita ni dah ada penyakit ni. Penyakit dengki. Dendam, musuh dengan sesama Islam, sama saudara ni. Kita rela tuduh macam-macam. Bukan tuduh. Kita sendiri tak periksa. Kita sendiri tak cek. Inilah jenayah umat ini. Padahal mereka dakwa ikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari kitabnya tak baca. Abul Hasan Asy'ari dalam kitab dia Maqalat. Ni cuba tengok. Maqalat Al-Islamiyyin kita akan baca. Tapi yang saya mulakan dengan mukaddimah ni sebab saya rasa lambat tu nak sampai ke situ tu. Nak sampai ke situ. Sebab dia bincang benda-benda lain dulu banyak. Tapi dengan kita baca kitab ni, kita tahulah keluasan ilmu dia tu, kehebatan dia tu pula. Dan kitab ini tidak dipertikaikan. Bagaimana dia menjelaskan aliran Ahlus Sunnah. Begitu terang. Tak ada bezanya dengan apa yang disebutnya dalam kitab Al-Ibanah. Tak ada beza. Cuba tengok misalnya. Maqalat Al-Islamiyyin muka surat 290 hingga 297. Baca situ. Kitab ni ada. Berapa nuskhah ada ni? Ni lagi banyak ni. Nak ambil yang mana? Ambil. Sama. Bahkan setengah-setengah tempat tu kan, nas dia tu apa yang dia sebut betul-betul sama. Dari sudut lafaz dan makna dia dalam dua kitab tu sama.
kajian yang adil kepada uslub, terhadap uslub gaya bahasa Abil Hasan Al-Asy'ari di dalam kitabnya Ibanah dan Maqalat Al-Islamiyyin tentang apa yang disebutnya berhubung dengan mazhab ataupun aliran Ahlus Sunnah itu menunjukkan dengan jelas, sejelas-jelasnya bahawa kedua-duanya lahir daripada orang alim yang sama. Kita boleh tengok bahasa ni, kita boleh tahu gaya bahasa orang yang sama dengan orang lain. Kenapa sama? Kalau orang yang biasa dengan kalau kita bahasa Melayu lah, dengan bahasa Hamka misalnya, dia baca, dia akan tahu ini bahasa dia ni. Begitu. Abul Hasan Asy'ari pun sepatutnya dinilai begitu juga. Kalau orang kaji betul, buat perbandingan, tadullu biwuduh ala annahuma sadara an alimin wahid. Ni daripada orang alim yang sama ni. Orang-orang yang perhatikan senarai kitab-kitab yang dikarang oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dan dinukilkan daripadanya oleh Ibnu Asakir, dia akan tahu, akan sedar bahawa aliran akidahnya ialah apa yang ditulisnya dalam kitab-kitab yang dicetak sekarang ni lah. Seperti kitab Ibanah, Maqalat Al-Islamiyyin, Risalah Ahli Thar. Dan dia akan dapat banyak. Akan terbongkar banyak di dalam kitab-kitab itu. Jadi orang-orang yang tak mahu terima tu nampak dia akan dapati tak betul, tak kena. Tapi kadang-kadang taksub ni membuatkan orang ni jadi kerah. Tak mahu terima juga. Susah kalau macam tu. Susah kalau macam tu. Ni pendapat yang ketiga, orang-orang yang pertikaikan itu, dia ada beberapa pandangan. Ini pandangan yang ketiga. Apa kata dia? Dakwaan bahawa Abul Hasan Asy'ari raja'a amma qalahu fil Ibanah. Abul Hasan Asy'ari tinggal pula pendapat dia dalam Ibanah. Mana Abul Hasan Asy'ari macam bertaubat pula ke atau macam manalah, tinggallah dia tak pakai kitab Al-Ibanah. Ada juga yang berpendapat begitu, macam-macam. Dia semua ni nak menyelamatkan diri. Kalau tidak, jadi orang kata tak ikut imam, bercanggah dengan pendapat imam. Kalau tidak, jadi begitu. Lalu dia menafikan, dia katakan ini Abul Hasan Asy'ari rojok dah, tak pakai dah pendapat itu. Ini pun dakwah ini seperti dakwah-dakwah sebelum ni, tak boleh diterima lah. Dakwah seperti ini telah ditolak lama dah oleh Abul Qasim Abdul Malik bin Isa bin Darbas Asy-Syafi'i, mengikut apa yang dinukilkan oleh Syekh Hamad Al-Ansari dalam kitab dia ni, Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia kata apa di dalam kitab dia? Al-Dhub an Abil Hasan Al-Asy'ari. Ini Ibn Darbas. I'lamu ma'syar al-ikhwan anna kitab al-Ibanah an usul ad-diyanah alladhi allafahu al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari huwa alladhi istaqarra alayhi amruhu fi ma kana ya'taqiduh wa bihi kana yadinu Allah subhanahu wa ta'ala ba'da ruju'ihi min al-i'tizal bimannillahi wa lutfih. Itu katanya. Ketahuilah saudara-saudara bahawa kitab Ibanah ni yang dikarang oleh Abul Hasan Asy'ari itulah yang menjadi pegangannya, akidahnya. Dan itulah yang dipercayainya terhadap Allah selepas dia meninggalkan fahaman Mu'tazilah dengan limpah kurnia dan kemurahan Allah. Jadi apa yang bercanggah dengan apa yang tersebut dalam kitab tu, itu dia sudah tinggal dah. Yang ada dalam kitab tu, kitab terakhir dia tu, itulah yang sepatutnya dipakai. Yang dulu-dulu tu dia sudah berlepas diri dah, dia tak mahu bertanggungjawab dah. Bahkan dia tulis kitab pula yang mengkritiknya, kritik karangan dia sendiri. Sebab dalam kitab Ibanah dia kata itulah yang dipercayai, pegangannya.
kepada Allah, terhadap Allah SWT, itulah pegangan. Dan dia warawa wa asbata annahu diyanatus sahabah wat tabi'in wa a'immatil hadis al-madhi. Dan dia kata itulah pegangan agama sahabat, tabi'in dan imam-imam hadis yang lalu, kata dia. Dan itulah pendapat Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ajma'in. Dan apa yang ada di dalam kitab itulah yang ditunjuki oleh kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kitab Allah dan Rasulnya, ajarannya itulah. Jadi bolehkah kita kata dia tinggal pula pendapat itu setelah dia kata begitu? Pergi kepada pendapat lain. Baik, kalau kita terima pendapat lain, apa pendapat lain itu? Fa ila madza yarji'? Dia balik rujuk kepada mana pula? Rujuk kepada mana? Setelah dia terima ni, dia kata inilah pegangan dia, inilah pegangan imam-imam dahulu daripada sahabat, tabi'in, a'immah hadis, inilah pendapat Imam Ahmad. Kalau kita katakan dia tinggal pendapat itu, dia tinggal pergi ke mana? Apa pula pendapat dia yang lain? Itu masalahnya. Apakah kita berani nak kata dia meninggalkan Quran dan sunnah Nabi pula? Sebab meninggalkan pendapat itu berarti meninggalkan ajaran Quran, akidah Quran yang diajar oleh Quran dan oleh Nabi. Gitu jadinya. Tak sedarkah kata begitu tu apa akibatnya? Adakah maknanya dia pergi kepada pendapat yang bercanggah dengan pegangan sahabat dan tabi'in? Yang bercanggah dengan pendapat imam-imam hadis, imam-imam hadis yang semua orang akui itu? Dan dia tahu itu mazhab mereka, itu pegangan mereka. Dan itulah yang diriwayatkan olehnya daripada mereka. Adakah dia nak tinggal yang tu? Pelik tu kan. Hadza al-amri ma la yaliqu nisbatuhu ila awamil muslimin. Ucapan yang seperti ini orang Islam biasa pun tak bercakap. Tak akan kata macam tu. Bagaimana boleh tokoh-tokoh agama bercakap begini? Adakah kita nak kata dia jahil? Dia tak tahu apa yang dia nukil daripada salaf itu? Dia tak tahu benda tu salah. Sedangkan dia telah menghabiskan umurnya dalam mengkaji aliran-aliran maqalat al-islamiyyin wa ikhtilafil musallin. Dia kaji habis semua. Takkan dia tak tahu hakikat agama, pegangan agama yang betul, yang tak betul. Yang tak betul pun dia cerita, yang betul pun dia cerita. Ini kalau orang tu ada sedikit keadilan lah, bersifat adil, dia tak akan bercakap macam ni. Kecuali orang yang degil lah, keras kepala, baru dia nak bercakap macam ni. Gitu. Kemudian saya rasa malam ni kita pun dah lewat kan. Ini tak sempat lah. Saya rasa menarik. Semua ni kalau boleh sebagai mukaddimah kita baca dulu sebelum kita masuk maqalat al-islamiyyin. Supaya kita tahu Abdul Hasan Asy'ari ni macam mana pendapat dia. Setuju ke tidak? Kau dah baca tu apa ni maqalat al-islamiyyin? Setuju. Setuju. Kalau kita akan sambung itu lagi, hujan lagi banyak sudut dan supaya lah biar cerah. Biar terang seperti tengah hari tu. Biar terang. Jangan keliru. Sekarang ni banyak keliru lah. Sebab apa? Punca tak rojok kepada Tuhan sendiri. Duduk dengar cakap orang tu, cakap orang ni. Tuhan ada, tanyalah dia sendiri. Apa masalahnya? Apa masalah? Jadi saya rasa hanya setakat itulah dulu malam ni ya. Wallahu a'lam. Kita akan sambung nantilah. Sambung nanti ya. Wallahu a'lam. Dan soalan pun saya rasa tak perlulah malam ni, lewat dah. Lewat sana. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam.